Okay, is it recording? Yep. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I believe we have around 20 students in the class, but right now we have around 14. So, I'm not sure what's going on. So, please tell your friends if they are not coming, it's okay. Just tell me you're not coming. Alright, tak kisah, tak kisah. Because I know motivation is a problem here right now, isn't it? Some of you dah belajar SBL 1 tahun kan? Senyum je satu je. Itulah. Orang cakap jangan fail. I cakap jangan fail tu kan. You fail juga saya apa? Tak apalah. Yang tak tahannya 1 tahun dengan I ni. By September setahun dengan I lagi pening kepala. Kalau anak dah beranak dah budak-budak tu. Okay. Basically I'm not sure how to start the class or what to ask you. Terus terang cakap because I have given you more than I can. So it's basically right now it's actually what you want me to do for you. Do you understand? I'm sure you have some difficulties here and there. You want to know more? Fine. But again, this is about you now because I have no more magic to show you. Kalau you nak, I buat, you beritahu which one I will do for you. No problem. We have more than enough time. But please do not ask me funny questions like, Sir, what is Pestle? What is Potters 5? Janganlah. Okay. Try to direct your question in terms of exam technique. Is that okay? Nak cakap apa ni Pasal dah nak I nak buat apa? Minutes new syllabus Oh ya, ni sini. Okay. Itu tak sampai 5 minit je pun. Okay, mana dah? Mana budak tu? Anis minta lah. Okay, Anis masalah minta. Okay, nevermind. Now, are you worried about the new syllabus? Guys, respond please. Kenapa? Why are you worried? Jeng. Soalan best ni. Please respond lah. Dulu you tak respond now, you have to respond lah kan. This kita punya 1 year anniversary kan nanti. Come. Why do you in this position? Why? You are worried that the changes in the new syllabus will make it difficult for you to clear the exam. Betul tak? So my question is why? Tak jawab. Nak kena Google ke? My question is simple lah. Oh, nampak muka Mas Syaraful hari ni. Okay, comel-comel. Sebab semester hebat kan. Come, can I get for Izian? What do you think? Worried tapi hari tu ada tanya Sir Emil, dia cakap tak banyak sangat changes. So tak tahu. Okay. Tak tahulah. Maksudnya tak semak pun, betul tak? Guys, the changes dekat syllabus ada kat ACCA. Boleh semak saja. Tak semak kan? Tak semak kan? Kalau you baca dia beritahu, dia add di mana, tambah. Don't worry. If I'm not mistaken, there were 3 new articles that came out before the exam hari tu for ACCA SBL, right? So those are actually corresponding to the additional topic itu sahaja. Okay. So in total perbezaan dia around 2 or 3% of your previous syllabus. And yang keluar tu pun takkan keluar exam. Senang tak? Happy kan? Dia macam apa? You ada apa? Apa tu? Mobile technology, cloud computing. Another one is what? Smart technology. Smart product tu je. Benda sama je. Tambah satu lagi page. Buang masa. So, tidak ada beza. Jangan risau. Alright. So, now I nak tanya. Moving forward, you are going to take the exam in September, correct or not? So, what are you going to do to prepare for that one? How are you going to prepare? Ini you kena jawab. I tak tanya siapa dah. What are the possibilities that's going to happen in September exam? Tengok muka pun tahu lah. Pagi-pagi saya tanya soalan, mengantuk lah kan. Dah tak makan, tak makan kita tahu. Still hungry. Come. Anybody? RI lagi. Yes, it's possible we are still going to do RI. So like it or not, you need to do something lah. Okay?
properly maintain your CB platform and get a proper Wi-Fi. Alright. Sekejap lagi, if you do not mind, I will show you the feedback from my student yang bagi result. Nak tengok tak apa dia cakap? Nak Nak. Kenapa? nak tahu. Tak tahu apa? Tapi in confidence Okay. Kalau nama ada, you diam saja. Jangan cakap, jangan cerita. Boleh tak? Alright. When I show you, I will pause the screen. I will pause the recording. Because ini private confidential. Alright. Yes. We've been discussing about this thing, and it's possible that the next exam is still going to be RI. So from one of your student yang ambil RI tu, yang tak bagi tahu ambil RI, dia pass. Lepas tu dia beritahu saya macam mana dia ambil RI. I was like, oh my god, risau juga. Sebab selalu dalam kelas dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk. Got internet problem. Tapi this round dia buat RI. Pun blank juga. Dia kata dia hang kejap. Tapi dia ceritalah experience nanti. Kita baca sama-sama. Tak apa. Anything else? I did ask you last night, right, about is there any topics you want me to cover again? Betul tak betul? Dah dapat ilham belum? Kan nak dapat ilham selepas raya. Okay je. Alright. So this class is from now on is not going to be macam dulu very detailed whatever, because you have covered everything. So right now my job is to macam ni lah. I look at your faces. I bukan tengok orang nak ambil exam. I tengok budak stress. Are you stressed? Yalah kan. Betul tak? Nak gelak pun kan macam terpaksa gelak. Bukan Naili. Kenapa? Tak boleh gelak. It's normal. I pun stress juga. Okay? Because you people should pass. Tapi tak boleh ambil exam. Yang I tak tahannya, kenapa tak bagi RI kan? Sakit hati. Tapi yang bestnya, your friend tak kisah. Boleh ambil tak boleh ambil, dia ambil juga. Best tak? Kalau saya tanya, siapa dia tu? Siapa tu? Saya kita tengok. Kita tengok je lagi. Right. Mang ke sir? Ya? Mang ke? Tak tahu. Ada a few. Alright, so after this, please you tell me what you want me to do additional for you. Alright, because I tak ada benda dah. I have my plan lah. I will do Q&A and I will do debrief and I will do more time attack. Itu saja. But the rest is up to you. Because we got a lot of time, but I cannot start from zero. It does not make sense to reteach. Is that okay? Okay, good. So nak share sikit lah apa student buat. Ada tak? Okay, ini dia satu. Ini kita punya student ni, grup ni. Okay, dapat apa? 50 saja. Nama tak ingat. Hak bawah ni my private student. Okay, private student. Apa dia buat? Pelik aja. Private student, dia working adult lah, kerja. Kerja dan busy buat kerja. Tapi boleh pass. So macam-macam lah jadinya. Alright. Okay, sudah. So lagi yang ada the rest is from this one. Sir, stop recording sir. Oh, tak apalah, tak kisah. Bukan tengok pun. My student tak tengok recording pun. Tak tengok pun. Alright. So this one dapat 78. I don't know how. Okay, terkejut jugalah. Okay, 78, never mind. This is my bawah tu my existing student. Okay, 60 plus. Repeaters ini sahabat dari jauh tu lah. Hak last kali tu, dia ambil exam dekat hotel. Dia pergi hotel, booking hotel, buat exam kat situ. Untuk wifi. Tengok, hebat tak? Punya nak ambil exam. And then kat bawah tu dia beritahu. Hak bawah tu dia beritahu kenapa dia fail the first round. Lessons learned. Sebab apa? Dia tak buat additional points. Dia kira 10 marks, 10 marks, 5 point cukup. Kalau I ajar 10 marks, cari 6 or 7. So ini adalah semua yang apa dia buat salah. Dia ingat, dia beritahu balik. So kalau you all ambil RI, you are going to face the same problem. Nampak tak? Okay? Any question?
Boleh ya? So, it's doable right? Boleh buat kan? Tak ada masalah. Okay now, you nak apa saya buat sekarang? Tell me what to do now. Tak ada, kita boleh stop makan dulu je. Yes, you nak saya buat apa hari ni? Come on. Kenapa diam? Hello. Berapa orang ada? 15, 14 saja. The rest hilang. So untuk student yang tak datang tu dan tak akan tengok video ni pun, terima kasih tak datang ya. Tengok kan. So I don't know what to put you as. Nanti saya akan tanya dalam main group lah. You nak masuk tak nak masuk. Okay? Come on. Ladies, gentlemen, anything? Amir, what can I do for you? Come. Bincang semalam kot Sir. Bincang semalam. Wow. Boleh lah kot. Okay, tak apa. Bincang semalam. Boleh. Kejap nak check dulu. Feedback. Masuk dalam chat lah. Put in the chat, okay? Siapa yang pernah jawab soalan ni sebelum ni, press 1. Yang tak pernah, press 2. Atau feedback. Apa jawapan you all ni? Sepatutnya semua pernah buat kan? Nak bincang apa lah? Tak apa. It's okay. Disebabkan you pernah buat kan? Maksudnya, you punya perbincangan akan lebih mendalam. I hope so lah. Do you agree? So, kalau kita nak bincang ni, this discussion is going to be based on what you want. Bukan I cakap. Zaman dulu I cakap, ini maksudnya apa. This round I buka, I cakap, what do you want? Berbeza, tak sama. Okay? Because you guys are experienced student. Confirm experience dah. So, when you ask question, make sure it's actually high level question. Salah tak apa, I don't mind. My job is to correct my student. Is that okay? Okay, di mana kau soalan tu? Kejap. Ni kot. Ni dah. Okay, tak mana dia. Kejap. Tak mana kau? Nombor 6 kau belakangnya. Nombor 6. Okay, sikit lagi. Satu lagi. Sekejap. Ini saya punya compilation. You all tak punya compilation dah ada semua. Lain cerita tak sama. Full time student lain lah. Ni part time student lain. Okay, this is the question, betul tak? This is the case study. So, siapa nak start? Nak tanya soalan? Silakan. If you have questions about soalan, please start. Discussion is where you ask question, I answer you. Please, anybody? Tidak ada soalan, macam dah faham lah. Sir, saya nak tanya answer saya acceptable ke tak, sebab saya rasa ni saya punya new point. Untuk question untuk question yang strategy option tu, kan ada option 1 and option 2 kan Sir? Okay, untuk yang option 2 for the design personalized footwear through Soul app punya tu kan. One of my point is saya buat customer stickiness. Saya punya elaboration macam saya cakap kan Soul app ni dia dah ada competitors pun dia dah implemented di sistem kan. So there is a possibility yang customer dia prefer the existing player punya tu. So dia macam not attract to HFC ni lah kalau dia implement di strategi. So acceptable ke Sir? Okay. You pakai terminology stickiness of the customer. Okay. So yes,
there is actually a term on customer stickiness. So customer stickiness are actually about customer loyalty. Once dia pakai benda tu, dia takkan ubah. Macam example like people who are using Apple product yang tak siuman tu. Okay, once they buy, they'll keep buying Apple product. Because I don't know why, because they want to buy Apple product. Itu je lah. Alright. So you put there stickiness, customer stickiness as plus or minus? Minus sebab saya buat macam customer tu tak attract dengan HFC pun sebab dia akan continue using other players punya ni. So do you explain why that could happen? Saya buat sekejap. There is a risk that customers are not attracted to use HFC services as they already prefer and comfortable with the other players that provide the same services. Hence resulting in the strategy becomes a failure. Not bad, acceptable, boleh? Oh, okay. Thank you. Alright. Anybody else? You can ask any question lah. Nak tanya pasal case study ke, nak tanya pasal requirement, up to you. Nak tanya pasal exhibit ke, up to you. Sebab you dah buat you ask me. Tak ramai pun jawab. Come on. Anybody else? Saya plan nak mark paper you all ni esok lah. Hari ni tak boleh mark, hari ni dapat result. So, hati tak tenang. Esok raya kan? Esok raya? Esok kelas kan raya? Buat kelas nak esok? Buat apa? Bukan raya pun. Pelik ni. Any more? Thank you, Maisara, for asking lagi. Izian, Amir, nak discuss, come on, you discuss lah. You tunggu apa? Jangan pula macam, discuss, I dengar je su. Tak boleh ya. That's what you did last time, right? That's why you're here. So, tukar. Anybody else? Hello. Kenapa senyap sangat? You takut ke apa ni? Oh, you tak nak buat kelas. Nanti I cakap, okay, attendance more full. Boleh? I tak ada masalah. You nak buat apa, I tak tahu. Because you dah first day kan, kena warm up kan. I tak boleh paksa you buat kerja kan. So you tell me, apa you nak? Next. Silakan. I dah beritahu dah apa I nak kan hari ni kan? Yesterday kan? Tapi sekarang, tak boleh jawab juga. How to help my student? Come. I cannot help you unless you tell me what's wrong. Okay, ada apa? Okay. Okay, Cik Isah, cepat. Tak ada sir. Yang bagi saya Isah sir. Kakak saya gelak sir. Tak apa, okay dah tu lah. So, motivation dia apa? Dia mesti pass SBI. Kalau tidak, I panggil dia Isah lagi. Nampak tak? Okay. My planning is simple kan. Atira ada apa? Ni saya risau yang geleng-geleng ni. Tapi markah fokus dia apa? 30 plus, 40 plus. Kalau fokus dia 60 plus okey lah kan, tak ada apa. Dia diam saja. Yang paling best. So I tak sihat. Sedapnya jawapan. I bagi hari Sabtu kan. You ubat Ahad kan? Tu tak? Kejam lah you all. Buat last minute lagi lah. I don't understand lah you all macam mana ni. Tak apalah. Asalkan bahagia. Okay, I tanya one-one. Zulaika, any question? Zulaika, 3 suku saja. Mata saya nampak. Okay. Yes sir. Okay, boleh lagi coming soon. Okay, tak apa. Bagi Chan. Anis, come. Jap sir. Jap juga. Tak apa. Bagi Chan. Kejap. Panggil seorang-seorang. Izian? Saya pun kejap. Kejap sir. Tak apa. Boleh. Natasha? Saya pun kejap sir. Wow. Birthday girl? Nelly? Sir, boleh ke nak tanya ni? Macam saya nak cerita concern saya lah kan. Saya ada problem untuk time management.
Boleh tak macam bagi guidance macam saya nak kata saya punya time management in term daripada answer plan nak write answer tu. Memang dia macam teruk sangat dah. Apa you buat? What do you do? Tak cukup masa. Tak cukup masa, apa you buat? Time baca soalan tu nak buat susun dia punya soalan, nak buat kotak semua tu macam takes time. Takes time. Okay. So, I tak tahu detail ni. Ceritanya you punya 40 minutes, your reading and planning time tu, berapa lama you gunakan? 1 hour 30 minutes. 1:30. Kenapa ya? So macam I take time dekat bahagian planning tu. Time bahagian planning. Okay. So, saya cuba jawab. So some people say there are problem on reading and planning time untuk complete dia punya answer plan. This one is actually common problem, tetapi boleh solve. Cuma whether or not the student sanggup buat tak sanggup buat lah. So my question is, Maisara, Nelly, how many mock exam have you attempted so far? Yang within time yang dengan answer. Berapa kali tu? Tak banyak lah kan? Itulah dia. Thank you. Stop. Yalah, maybe I'll do that more this round lah. Tapi based on the question kita dah pernah buat. Mungkin, no, bukan mungkin. Jawapan senang je. Is lacking in practice. Itu sahaja. Kalau you selalu buat, tak lepas. 1 hour plus. Lepas tu you boleh buat within 1 hour dah okey lah. So confirm ini semua practice. So kalau you jenis macam buat by looking what I do in class, memang tak akan jalan. So some of you memang stuck in the past lah. Macam zaman dulu, kalau you tengok lecturer you buat, you boleh buat exam. Betul. SBL sebab soalan tak sama. So it has to be on you. So yes, as promised today, kejap lagi, we shall do our 40 minutes question setup. Okay? Thank you Masyarah. Naili, kita muat dia tak apa. Next, atas. Afia. Ni macam generally concern saya. Selalunya kalau buat soalan tu, idea tu ada tapi nak elaborate tu still lagi susah. Saya rasa tak dapat nak elaborate. Okay. So jawapan macam ni saya tak boleh nak respon ya. You patut cakap, idea saya ada tapi tak boleh nak elaborate. Kalau macam tu, kena tambah sikit. Ini idea saya sir, ini jawapan saya. And then I betulkan ayat you. Boleh ke? Faham tak faham ni? Faham. Ada tak? Tak ada kan? Tak ada. Tengok. I can name my student. Because it's common problem my student. Dia kata dia ada idea tapi tak tahu tulis apa. Saya cakap tulis lah. Kenapa saya nak tulis? Kan? You ada idea tapi not sure if you're writing the right way. Tak apalah. Instead of we do the big picture, you buat 1-2 paragraf saja yang you rasa betul, yang tak sure. Tak kisah masa setengah jam pun tak apa. Alright? So I take that one, I betulkan, buat simple. So in the future, kalau you terbuntu, you ikut my step tu je. So just say you ada problem tak cukup lah. You kena tunjuk my problem. This is my problem. My jawapan tak cantik. Tapi I rasa point betul. So my job is to go in and help you. But so far tak ramai yang buat. Okay? Macam Masyarah dia tunjuk tadi kan. Dia cakap ni dia buatnya. Okey lah, ada ke? Betul. Okey lah tu. Ada lagi mau tambah Masyarah? Dah kurang lagi. Okey, tak apa. Diskaun. Bagus ni. Any more Masyarah? Tak ada. Okey. Izzat? Isu saya bila saya buat latihan, saya macam Macam apa? Point saya limit macam yang saya cakap tadi yang sebelum. Kalau macam 10 markah saya suka buat 5 point dia saya. Kenapa? Sebab kalau saya lebih nanti saya macam ambil banyak masa kat situ. Okay, saya respon. Do I need to annotate? Bisa saya cakap dulu. Kalau tak faham, I will annotate. Fair?
Sebab you dah experience student lain lah. Let's say 10 markah. Ini masalah mental. Dia dah ikut, tak nak ubah. 10 marks question. To get 10 marks according to ACCA, you need a solid 5 points punya answer. Solid 5 points bukan just 5 points saja. So the thing is, Malaysian students, English is not their first language. Therefore, I buat another step. We aim for 70%. Kalau kita cakap 5 points can get 10 marks, I cakap dapatkan 7 points to pass the exam. I never say to get 10 marks. I always say in my class, any requirement dapat, okay, aim to pass the requirement. Bukan aim to get full mark. So, bila you fikir I aim to get full mark, I only need 5 points. Dengar tak? Tetapi you terlupa. Ini ayat jahat sikit ya. You all lupa diri. Your English is not that good. Correct not? You tulis, you rasa you faham. But bila sampaikan masalah, kosong. So that is why I tambah 2 lagi point. Just in case your first 5 points tak dapat markah. Right. So the other 2, you boleh dapat markah. So that's how you pass each requirement. Slowly and surely, you boleh pass the exam. According to my student, dia buat macam tu. Dia buat habis semua. Dia tinggal satu soalan, 13 markah tu. Lepas tu dia buat apa tau? Dia patah balik soalan lain. Yang sebelum tu, dia tambah point. Sebab dia tahu yang 13 tu memang kosong, tak jawab. Hak lain-lain tu ada 5 point untuk 10 markah. Dia tambah 2 lagi, just in case. Yang 8 markah, dia tambah 2 lagi, just in case. So in the end, dia dapat 60+. Okay tak Izzat? You dah tahu kan, tapi tak nak buat juga kan? Itu tak boleh tolong lah. Because some people, dia tak nak buat sebab they do not see the rationale. Why must I do more points than I should? Konon-kononnya lah. But then again, I have to understand that my students are Malaysian people. Malaysians do not use English as their daily conversation punya language. Itu speaking. Writing lagi teruk. When was the last time you write something in English for people? Ada ke? When was the last time you text people in English? Jawab kau, Afia. Tak ada kan? Nampak tak? Practice pun tak ada. So you are assuming too high, you are thinking too highly of yourself. Tak apalah, bagus, confident. But then again, you have to increase lah your knowledge. Okay, how to increase knowledge? Usually by reading my articles lah yang I bagi tu. My student yang pas pun kata apa? Thank you for the article. I got informations. I got new jargons to use. You guys tak buka pun kan? Tak apalah. Dah jawab lah, Izzat? Okay, good. Any more? If you want to ask me about the mock exam itu, okay je, tak ada masalah. I dengar je. Come. Kaisha macam ada soalan nak tanya. Cepat. Kau kena panggil Esa jawab. Esa jawab. Tak, sir. Ada orang tanya saya tadi. Okay. Any more, come. Wah, ini kelas sudah jadi staring contest. I tengok you, tengok I. Tak payahlah. Come on. I nak staring contest. I balik kampung, tengok bini I. Come. Dah tak jawab dah. Any more? So, saya tak ada apa-apa. Cik, Tapi pukul 9 saya kena hantar. Pukul 9 boleh saya keluar awas lah. Nak buat apa? Pergi hantar kakak saya vaksin. Naik Grab. Kakak dengar, dia kata naik Grab. Naik Grab. Claim kat saya. Okey je. Sir. Ya. Silakan. Lagi satu happy birthday saya takut nak bagi tahu. Sebenarnya I tak percaya Facebook. Maksudnya apa? Itu bukan. Oh my god. I'm scam. Tahu pun. But it is July. Okay, it's not the real date. I diam sajalah. Today? Today ke? No. 17 tu anak sulung saya.
Okay. You tahu kan social media ada data kan? I tak bagi nombor betul semua tu. Dari mana sekolah mana diam buat bodoh je. Tak nak kerja. You all kan dengan bangai tulis pam 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 pam. Bermuka kat sana graduate pam 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 pam. Gelak je lah. I graduate. I letak apa? After 2 years I letak gambar. Dia tak tahu. Faham tak? Beza dia lah. It's okay, it's okay. Any more? Dengar, I bagi option lah. Kalau you tak tahu apa nak buat, I can, kalau nak lah, do the IRC together again. So, siapa yang pernah buat dengan I dulu kelas, IRC tu I buat balik lah. Yang tak pernah tu, lain cerita lah. Is whereby I cover the whole syllabus, only covering yang penting sahaja. Tetapi dia punya session cepatlah sikit. Up to you lah. Kalau tidak, I tak tahu apa nak buat ni. You tengok I, tengok you je. Macam mana? Nanti orang macam apa? Macam Anis lah. Alah sir, ni dah buat dah hari tu. Boring lah. Izzat, alah sir, tak payah datang lah. Boleh lah. I okey je. Sebab dah, apa yang I cover sama yang hari tu. Itu saja. Any more? Sir. Yes. Okay. Sir, dekat financial performance punya soalan question 1A, Yes. saya letak point effective tax rate as macam nak add points. Tapi saya macam point saya tak panjang pun, saya just explain dia punya ratio increase dia, and explanation dia pun tak okay sebab saya cakap due to decrease in income tax expense. Macam tu je. Sila baca. Kat sini. The effective tax rate has increased from 15.6% in 2002 to 73.9% in 2006. This could be due to decrease in income tax expense. Kejap. Je. You kata apa? Effective tax rate? How do you calculate effective tax rate? Ni subjek FM ni. Income tax expense bagi profit before tax. Okay. Saya pernah guna dulu ratio tu. So saya terfikirlah nak tambah kat sini. Ke tak patut pun masuk point tu? Tak patut. Itu untuk FM. Itu memang untuk FM yang jawapan. Okay? Sebab just let me tell you the logic is this. Because you are reporting this number not to accountants. So you punya number ni yang faham accountants je kan? Kalau gross profit, ROCE, common people will understand. So if you put something there that yang very limited people will understand, it means you're not answering the question. Okay. Very good. Okay. Thank you, sir. Thank you. Ada lagi, guys? Ada lagi tak? Is there anything else you want to ask me about the mock exam? Apa yang tak faham? Which exhibit tak faham? Ask me, come. Sir, saya nak tanya yang question corporate appraisal of FF&CF division. Okay, untuk yang FF division yang about the younger consumer yang dia tak well known sangat tu, kan? Saya buat macam ada reason untuk elaboration point saya buat it appears that FF footwears are less known among younger consumer. This may due to the fact that HFC does not implement the online selling platform and not promoting their product through social media. Kira saya macam bagi reason on kenapa dia last known among younger consumer tu. So dekat point reason tu boleh dapat markah ke sir? Okay, kejap. Sebab saya macam random dia buat reason dia. Kat mana dia punya?
claim that supervisor, you should conclude better prospect and why? Alright. You give me the reason because they do not apa tu promote their product online, betul tak? Macam Okay. saya assumption itu adalah one of the reason. Alright, no problem. But is that reason available in the case study? Ada. Dia bagi tahu yang apa Robin ni dia refuse to move into online platform. Did you put that inside your answer? Sekejap. Robin kena masuk situ. Oh, ya ke? Okay. Yalah. Oh, faham. Alright. Kan? Sebab analysis, right? Betul tak? Analysis, you connect the dots lah. You beritahu reason. Disebabkan apa? Dibuktikan oleh Robin punya attitude. Dia tak nak go online. Faham. Does it make sense? Yes, sir. Okay, good. Sir, lepas tu saya tambah sikit, after saya dah bagi reason tu, saya buat if no improvement being made, FF division may not be able to compete with the other players as well as their market shares may be further reduced. Itu saya punya impact. Agreed. Okay. Agreed. Okay. So cuma letak yang part the Robin tu lah untuk nampak macam related to the case. Betul. Okay. So this is where students dia tahu jawapan tapi dia anggap orang yang baca pun boleh nampak. Sebab I dah buat soalan ni banyak kali, so I dah tahu soalan dia. So you bayangkan orang yang memark you tak baca soalan, dia jawapan saja. Okay, your markers tak baca soalan tau. Dia ada jawapan saja. Kalau dia tak logik ni matilah kau. Paling teruk dia baca, kalau dia baca soalan pun sekali je dia baca. Okay, be careful lah. When you assume the other people understand what you're saying based on your omissions, then you're in trouble. Any more? Yes. Thank you. Lagi. Pi start engine ni, Isah, Pi. Start kereta. Pandang ke engine. Ada soalan tak guys? Come. Tak ada soalan ah? Tak ada? Okey, sila buka CB platform. Isah tak sempat, Isah pergi sekarang tak apa. Kalau Isah can go, it's okay. Can go. Bye-bye. Okay. Okay, bye sir. Thank you so much. Drive safely ya. Nanti share lah birthday sir je. Supaya saya kali kedua. Thank you. Please switch on your CBE ya. Okay. So the idea is that you are going to do a proper question. Alright. And then you're supposed to do your reading and planning time. So kita akan time together lah dengan phone lah. Okay. 40 minutes lah. Alright. I will be there to tell you where you are right now. In between, kalau tak faham, you boleh tanya saya live, no problem. It's just that after the 40 minutes, I want to see you publishing your results on Padlet. Is that okay? Faham tak? Alright. So kalau yang some of you yang dah berkarat, memang karat pun saya tahu kan, berkarat kan. Dari hari tu sampai cuti raya sampai sekarang tak buat apa-apa kan. Memang betul pun tak buat apa kan. So hari ni kita tengok. Sebab soalan ni I pasti dah pernah buat. Sudah pasti pernah buat. Soalan ni juga I pick up for this semester sebab kemungkinan akan keluar balik macam ni. Kemungkinan. So it's very dangerous lah soalan ni. Soalan ni tak susah, tak senang. Dia moderate. Kalau you nampak susah, you mati. Kalau you tengok yang senang, you confirm lepas. Alright. So can someone please. Kenapa pula? Nampaknya saya kena buat juga lah. I cari soalan tu. Ada. Mana soalan tu? Dah buat dah itu. Kejap. Where is it? There you go. Dah buka CB platform belum? Dah? Can you see the question? Saya bagi dalam chat. Sila download. Berjaya? Siapa sudah download?
Kita kena buat Q&A. This is what I do during my revision class sebenarnya. Tak buat apa dah. Because student tak respond, I cannot teach. Fair? So right now, what I can teach you is your skills, your exam skills. So you kena jawab. Siapa sudah download? Sudah buka? Okay, kalau ready, tulis ready. Maksudnya PDF dah ada, CB dah ada. Please click ready. Berapa orang ni? Tak ramai. 1, 2, 3, 4, 5. 5 aja. Slow sikit. Kenapa? Internet slow . Tolong buatlah kan. You datang kelas kan. Please tell your friend tak datang ni. Kalau betul-betul tak nak datang, just text me. Sir, I rasa I dah pandai, tak nak datang dah. Tak apa. At least you be honest. I do not have to look for you. So I tulis attendance all present. Fair? Senang kejap ya. Okay, good. Alright, ready terlebih A. Okay, tak apa, bagus. So we are going to do a case study on TT for you. Use whatever skills you faham, tak kisah. Okay? You boleh buat, you buat saja. Alright. So now kita nak main ini. Boleh? So kita buat 40 minutes. Come on. 40 minit. Kita buat sama-sama . Sudah? Sudah? 40 minutes . 40 minutes. Okay. Kejap, ada tak ready lagi tu. Anis dah ready? So, before kita start, do you know what to do? Okay. The thing is, you know what to do. I dah ajar slowly itu kan. Right now, kita nak buat dalam 40 minutes to the best of your ability. I don't care apa end result dia. Tetapi, you kena buat. Yalah, stressful sikit lah kan. Tak apalah. Boleh . Okay. So, your 40 minutes starts now. Go. I'll be talking kan, jangan risau. Saya akan jadi apa? Pengacau. Ya. Nak tengok muka you jangan tutup tau. First step apa? Pergi kepada requirement, copy paste semua. Copy and paste. Bukan minum kopi je. Kita kena copy paste, adjust.
Copy paste ah. Memang lambat sikit, memang first time. Jarang buat kan, tak apa. Okay, untuk tak datang tu, kalau tengok video nak buat, please try this question, okay? 40 minutes. Okay, sudah 5 minit ah. Sudah 5 minit ah. So right now, you patut dah copy everything, adjust untuk buat apa? Setup kotak-kotak kamu. Sepatutnya you boleh buat lagi cepat sebab dah pernah buat. Unless you jenis apa, hari ni buat esok lupa. Itu dah cheap semua. Susah tu. Sudah 8 minit. Sama patut dah siap. Patut dah buka first exhibit. Remember, before you read the first exhibit, you must know what is the requirement for all of the tasks. If not, you tak tahu cari apa nanti. Be careful.
Okay, di mana kau sekarang? Tengok muka serius je. Fuh. Ni awal lagi. Saya gila baca kan? Tangan kepala. Steam ya. Nampak muka tahu. Kalau sengit-sengit sikit kan? Tak apa. Dia cut and paste. Pakai mouse ah. Pakai mouse ah. Ya. Okay, take note. 10 minit sudah habis. 10 minit sudah habis. Now you know di mana kamu sekarang. Okay. Now, you kena start baca first exhibit. Okay, pergi memancing. Go fishing. Cari ikan. If you read something you don't understand, highlight. Nanti kita discuss. Okay, no problem. Oh, transkrip lah. Okay. Saya rasa soalan ni exhibit senang nak baca.
Tapi tak ada information, tak jumpa. You cannot find the info unless you understand what the requirement is about. Okay, di mana anda sekarang? First exhibit dah habis baca dah kot? Sepatutnya lah. Kalau masih bengong lagi susah kau. Underline, annotate, color, whatever you nak. Okay. After reading the first exhibit, lepas tu transfer the related information inside your answer plan. Berapa orang? 11 orang. Dah kurang dah sekarang. Okay, tak apa. Patut sekarang exhibit 3 dah kot. Exhibit 2 tak tahu apa dah. Kejap je kan exhibit 2.
You tengok pun terkejut. Apa benda ni ya? Paling bestnya, aku pernah buat soalan ni tapi tak ingat. Eloklah tu. Tak apalah. Buat kau sampai tahu. Yang dah pass dalam grup ni siapa ya? Meng dengan Nick Sofia dah no more. Habis. Dah habis. Dah grad dah. Dah affiliate. Di BRI. You all this round kan? Coming soon. Jangan risau. Okay, 20 minutes to go. Lagi 20 minit lagi. I think this one ada extra. Sepatut ada extra. Sebab apa? Learning curve, right? You pernah buat soalan ni kan? At least once lah sebelum ni. Konon-kononnya lah. Do your best to see what happens. By right, if it's a question you have done before, you must be able to do it faster than the first time. So to gauge yourself. That's why kita kena buat banyak kali. Keep going, keep going. Baguslah grup ni. Fokus. Tak ada sakit kepala. Pegang kepala, pegang ni semua kan. Izzat tak apa dah, ada bos sakit kepala kan? Dah plaster kat situ. Okay. I cucuk 29. Second round. 29. Lepas tu tak tahulah boleh tak boleh balik kampung. Tak boleh balik kampung. Tak ada internet. Tak boleh lah. Kena duduk sini juga lah. Jaga you all. Keep going, keep going. Boleh buat tu. Sikit lagi. Dah exhibit berapa? Sudah sampai exhibit berapa? Boleh tak tunjuk tangan? Tunjuk tangan. 3. Bagus, betul. You're on track. Exhibit 4, you tak akan faham unless you faham requirement. You tak faham requirement, exhibit 4 you tak boleh faham. Memang exhibit 4 paling banyak soalan kat situ. Most of your answers akan datang dari exhibit 4.
15 minit lagi. Di mana sekarang? Jangan nangis Zulaikha, kesian. Emotional lah, cik. Wah. Tak apa, tak apa. Kena relax, kena relax. Siapa ni? Natasha dapat kening je. Cantik kening dia. Sikit lagi, sikit lagi. Tunjukkan saya exhibit berapa sekarang? Show me which exhibit sekarang. Angkat tangan. 4. 4 lagi ya? Ya. Oi, 5 6 panjang tu. Ada newspaper kan? Tu ada apa? Ada cash flow. Kan present value. Your favorite kan? Sebab hari tu keluar financial statement. So sebab tu tak keluar ni kan? So sebab tu I buat this round untuk paper soalan ni. Jangan risau, I dah cover semua dah. Just double check saja, tak apa. Jangan risau.
8 minit lagi. 8 minit lagi. Di mana anda? Jeng jeng jeng. Jangan lupa ada ajar shortcut hari tu. Kalau nampak financial statement tu kan, nak buat apa? Ada point dia kan? Ingat tak ingat? Semua lupa dah. Ada some common ideas boleh buat situ. Easy marks. Berkarut orang tu. Kecil hati lah. Kenapa hati lah? Mengantuk dah. Amin Fikri, Iman Jati, I hope okay semua. Enam minit lagi, 6 minutes to go. Apa jadi? Make sure answer plan-nya penuh Jeng, konon-kononnya. Naili di mana kau? Ni nak check ni. Tak apa, tak apa. Jangan risau, jangan malu-malu. Kita belajar sama-sama. Don't worry. We do this together. Very good, very good. Five minutes to go. Your last 5 minutes.
Okay, time is up. Dah habis. Betul? Alright, dah. So dah habis. Save as PDF. Upload to Padlet. Dah siap? Type siap. Siapa tak boleh save? Beritahu saya. Ada masalah ke? Should be okay. Print okay. Print to PDF kan? Tekan printer tu. Okay, dah siap PDF dan upload tu Padlet lah. And then tulis siap. Let's see Padlet siapa dah buat. Okay, good. Terima kasih. Siapa ni? Kalau siap, please type siap ah. Dah siap belum? Belum lagi. Masalah dah? Dah, okay. Done, okay, good, done. 2. Siap, okay, good. Amir, thank you Amir. Alright. Okay, good. Lagi. Afia, thank you, very good. Anis, thank you. Izzat, good. Okay, Natasha, thank you. Okay. Come on, upload. Kita bincang sikit je lagi. Tak apa, jangan risau.
So I assume semua all of you can save apa? Print to PDF boleh tak ada issue Okay, good. Dah record habis dah ni. Atira dah belum? Atira? Dah. Okay, good. Zulaika dah? Okay. So I'm assuming dah siap Semua dah siap Okay. Oh, laptop mati. Tak apalah. Tak apalah. It's okay. What to do? Itu tak apa. Nothing. It's okay. It happens. Fine. Please I nak share something Usually after I do my answer plan, I will do what's that? Ini skill This is skills. Okay, I nak ajar. Usually when I do my answer plan, I tulis buruk-buruk you know. Lepas tu I will check my answer plan dengan answer plan given in the solution. Okay. So I will tell you di mana nak buat. It's called reverse fishing. Some of you mungkin pernah tengok, some of you mungkin tak pernah tengok. I don't care lah. But sekarang I tunjuk balik reverse fishing and then I will tell you the benefit. So is here. Ini soalan dia. So jawapan dia kat belakang. Di sini. Lepas kotak-kotak ni kan, I tengok sini. 1, 2, 1. Ini ni. Marking scheme. So this is how I use marking scheme. Okay, yes Zulaika. Apa ni? Sekejap. Sekejap. Ada error. Masuklah tak apa. Alright. No, dia shutdown laptop tu shutdown kesian. Biasalah. Macam-macam terjadi. So kejap, kita tunggu sahabat balik. Kita tunggu sahabat masuk. Saya cakap 2 kali. Is she in yet? She's coming in. Kejap So this is to test you Make sure you're still on the CBE platform. Okay, tak apa. Biar situ. Okay, Zulaika, I hope you're ready So now from your CBE platform, biarkan. Please look at my page right now, okay? Ini kita tengok apa kita buat. So this is how I do my reverse fishing. Reverse fishing, I take from whatever is available in the marking scheme. So I know most students tak baca marking schemes. Most students akan baca this one. The solution. Panjang ni kan. When you read this one, you ada problem. You tak faham apa you buat. So what I do is this. I buat shortcut. I tak suka buat panjang kan. I tengok ni. Is there anything here I can use for my answers? So dia tulis apa? Strategic, operational, key person, blah blah blah. Some of them I can understand. Some I cannot understand. So from here, I will go back to the solution. Cari di mana point dia. And then kalau boleh, I cari balik dalam exhibit. Di mana dia duduk. Maksudnya apa? I tahu di mana this point bersembunyi dalam exhibit. Why must I know this? Because next semester kemungkinan benda sama akan jadi. Because since I've done this many times, I can basically gauge or guess this passage ada apa. Sebab I tahu dia sembunyikan what information kat sini. Okay, sama lah untuk B. Alright, dia kata apa? Plus, what to do? Concern ni minus lah kan? Plus minus. Apa dia? These are some of the ideas yang patut jumpa dalam case study. Kalau tak jumpa, maksudnya apa? You add back to your knowledge. So this is how you check the quality of your answer plan. Cukup tak cukup? Alright, ni apa lagi? 4 marks, dia beritahu apa benda. So this is how I do my proper answer plan. So my question is, have you done this before? Tak pernah. Pernah dengar tak kena buat ni? Pernah dengar tak I cakap kena buat tu? Pernah. So soalan saya sekarang, soalan saya hanya boleh dijawab oleh you all sendiri So Atira, you tahu benda ni kena buat, tapi kenapa tak buat? Yes, nak kena Google ke? Siapa nak jawab lagi? Izian, can you answer? Ya, Atira jawab, Macam mana?
Jangan nangis. Tisu ada tisu. Bukan. Tak nangis Tisu. Okay, boleh. Tak tahulah sebab first thing yang akan saya buat baca solution tu walaupun macam tak faham sangat. Okay, tak apa. It's okay. So right now, just to tell you the truth, kalau I buat pun, I tak akan baca solution. I akan baca answer plan dulu. Check answer plan dia. Lepas tu tengok solution, di mana point tu muncul. Sebab bila you baca answer plan, jawapan terus, risiko dia you tak faham soalan. Kalau you tak faham soalan, you baca solution, you pun tak faham. The main product from the solution is that you faham point ni patut ada. Satu. Nombor dua, point ni you akan tahu point ni datang from which exhibit di mana. This is how you maintain your time and become more confidence. Kalau tidak, you baca answer, you cakap, so jawapan tak sama jawapan belakang. Macam mana? Soalan saya nombor dua, you check tak kenapa tak sama? Dia tak boleh check. So the easiest way to check is what? Check the answer plan. Sebab you dah buat answer plan. Perasan tak answer plan dia pendek-pendek je? Kan? Answer plan you macam mana? Panjang pendek? Tak tengok lagi. Okay, Izian, can you respond? Anything? Answer plan saya selalu buat macam point, impact, lepas tu elaboration dia, so it takes time. Why? Why must you do the elaboration, the impact? Sebab takut lupa. Tapi itulah patutnya buat 1-2 words je kan? Yes. So now, tak apa. I now know your problem. Fine. I rasa ramai macam ni. Sekarang you duk cakap takut terlupa, sir. Dari hari tu aku cakap jangan buat. Tak pernah berubah lagi kan? You're still doing the same method as last time until today. Betul tak? So you expect to get different marks this round. Tak boleh lah. So please try. Memang scary. It is scary. Yes. Try. Because if you do not try, then how do you know you can do it in the future? Okay. Nanti I will scan through later and then I will tell you overall apa yang tak cukup. Okay, thank you. Anybody else ada problem? Amir, macam mana? Kenapa sir? Yalah, ada masalah apa? Tak ada. Okey. Chill. Okey. Tengok, muka mana Pak Froster. Thank you. Now, is there any problem in the requirement? Anybody? Ada tak requirement yang confusing? Tak ada kan? Cuma pandai kan? Okay, senang kejap Betul Nelly? Betul tak confuse ya? Sir, yang soalan C tu risk and ethical issue maksudnya dua-dua tu lah. Oh ya. Yeah. Okay, betul. Thank you. Risk and ethical issue betul, kena buat dua-dua lah. Satu risk issue, satu ethical issue. Nampak tak dia combine lah? Any more? Okay, my next question is, there's a reason why I tak suka debrief soalan ni. Ada sebab. I boleh buat. Kalau you minta, I buat. Did you know that this question dah ada debrief video dekat YouTube? No respond. Muka poker face. Tak tahu macam mana. Tak tahu ni. Dia angguk. Tidak geleng tidak. Dia sengak kan. Macho semacam. Go to YouTube. Tekan TT for you. Dia keluar. Ada video kat situ. Dia explain. Ini maksud apa. Ini nak cari di mana. Semua ada. Cuma you kena spend your time kat YouTube lah tengok. Kan? YouTube tu dia one way communication. You suka kan? Sebab right now I tanya you bisu kan? So maybe that one can help you. I dah beritahu di mana cari ya. Okay. From that video also, take your time. Esok cuti kan? Buka tu tengok. You correct your own answer plan. Sama tak sama? And then come back to me. My last question is this. Soalan yang tentang apa tu? Exhibit 6. Financial evaluation, right? You letak apa kat answer plan dia? What do you put on the answer plan?
Naili, apa you letak situ? Saya letak yang payback period tu, and then NPV positive, discount factor and contribution fixed tu. Okay, good. Thank you. Those are generic points. So if I see something like dia bagi apa? Dia bagi net present value dalam kepala I, shortcut DCF ataupun WCC akan ada masalah. Nombor 2, I akan letak situ the assessment period. Because the limitation of NPV what? Timing. Okay. Number 3, the numbers given, is it logical? Faham? Number 4, look for tax rebate. Dalam kes ni ada tak tax rebate? Sure ke tak ada? Sure tak ada? Ada tak ada? Allowance. Jumpa tak jumpa? Ada tak? Ada tak ada? Tak ada sini, tapi dia ada apa? Dekat sini dia ada terminal value. Alright. Tak apa. It's okay. Ini kita buat nanti. So by right kalau nak buat ini, kalau dia bagi ini kan, kita dah ada at least 3 atau 4 points yang dah confirm boleh buat. Okay. Period. Okay. Discount factor. And then each of the item yang inflow tu, you kena check logical tak logical. Free mark for you. Faham? So by right tak payah lama pun. So Naili, were you able to go through all the exhibits? Yes, but answer plan tak. No problem. It's okay Answer plan tak akan full. Confirm tak akan full. So now guys, you know your answer plan tak full, right? Betul tak? Do you agree? What's your next step? Pergi breakfast dulu. So your next step is what? To fill up your answer plan yang tak cukup tu by looking at the marking scheme. Boleh tak? Because next round I will use the same thing again. Kita buat answer. Boleh? So hopefully this one will train you to be more effective in the future. So I tak nak yang macam Izzat dengan Izzian punya idea takutlah kena penuh lah. Itu tak siap. Siap tak Izzian? Tak siap kan? See? You dah tahu you buat cara tu tak siap, masih buat lagi. I don't know why. So tak apa. Maybe we can try this one maybe seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Kita buat. Then the other day kita review. Boleh tak? Alright. So itu my idea. Nak buat for this whole time lah. But please, by tomorrow lah. Dah raya kan, makan lemang. Ada lemang ke? Tahu lah. Siapa nak buat lemang? Tahu lah kan? Please, tomorrow night, tell me apa you nak saya buat. I've given you the ideas what I can do or cannot do. You have to tell me apa you nak buat. Boleh? And those yang tak nak datang, please, terus terang. Sir, saya tak nak datang. Okay, fine. Tak nak datang tak apa. 2 cara tak nak datang. Tak nak datang, maksudnya you dah pass exam. Okey lah, bagus lah kan. Tak nak datang, maksudnya apa? Sila keluar pada Intech. Senang kan jawapan saya? Because you tak datang, I kena jawab. Fair not? Do you think it's fair? Takas 5. Is it fair? Tak ingat dah Takas 5. Apa Takas 5 tu? Not fair, right? Okay. So, thank you very much for coming. Please update your Padlet. Tengok. And lepas habis kelas ni, you check balik you punya apa? Answer plan tu. Tambah mana perlu. To find out di mana points tu berada. You must know where they are. Kalau tidak, you tak boleh buat. Sama je jadi. Sebab point tu, that idea akan sembunyi di tempat yang sama juga in the next case study. That is why I tak focus on industry. I focus on the requirement. Sebab requirement aku ulang saja. I tengok exhibit benda sama je. Okay? Alright. Thank you very much. You can go. Kelas dah habis. Kalau ada soalan, saya tunggu. Assalamualaikum.
Thank you, sir. Bisa. Thank you, sir. Thank you, sir. Bisa. Rasa Yes. saya dah lupa soalan ni. Lepas tu, before saya check dengan answers kan sir, saya nak confirmkan something. Macam saya rasa untuk question ni saya susah nak dapat point dekat task 3C. Apa dia? Related to the changes to the membership of the board and information supplied to the board. Kejap ah. 3C. Okay, 10 markah. 5-5. Okay, apa masalah you? Saya susah nak dapat point. One of my point kan changes to the membership of the board tu macam kita tengok macam current board ni sekarang. So saya punya jawapan ada saya buat appoint an ED that have experience in customer services sebab kan dia nak apply bio-based approach kan. Okay, jawapan soalan saya, be specific. Ada tak HR, director customer service? Tak ada. So, what's the answer? So, kiranya dalam company ni tak ada lagi kan. So, saya buat answer saya appoint yang ada that backgrounds lah. Yes, director apa? Takkan director customer service? Oh, salah. Commercial business ke? Apa sah? Marketing lah. Oh, marketing. Marketing ada tak Check balik. Saya rasa tak ada. Dia just macam general public sector team. Saya rasa tak ada. So, tengok depan. Marketing director budak ni. Marketing director, tapi kalau non-executive director yang ada marketing background? Okay, dengar. Sekarang, you tak salah. Jawapan you tak cantik tapi okey lah. Boleh. Maksudnya apa? You nak marketing non-executive, marketing director to oversee the marketing director tu. Yes. Boleh lah. Not so strong. Tetapi, apa yang patut boleh nampak? Sebab dia ada cover dah dulu. Kejap. Kenapa dia kecil? Let me try. Tak boleh. Kejap. Tak apa. Sorry ya. Kita buat lah. Pelan-pelan. Where's my line? Line kat sini. Marketing director. Okay. Tetapi dia ada dua kerja. Nampak tak? Dia buat kerja marketing and then dia buat kerja untuk produk. Bukan dual role ke? Itulah menyebabkan kemungkaran. 3 benda. 1, 2, 3 orang di situ. Oh, 3-3 ni buat 2 benda. So patutnya you kata apa? They should be separated ataupun they should find another director untuk buat marketing, IT, service saja. The rest, dia fokus itu. Nampak tak? Oh, faham. Smaller business. Oh, yang lain, kiranya dia ada 2 roles. Yang ada roles ni dia fokus on different part of business ni Correct. Produk dah lah. Produk small business, produk large business, produk public sector. Oh, faham. Okay. Ini boleh cakap juga macam kiranya ini under functional structure ke sir? Is it functional? Currently functional. Yes. Currently structure functional. kan? Yes. Okay. So kalau lepas tu macam dalam exhibit ni cakap dia nak change into matrix punya structure. Correct. So kalau matrix punya structure meaning that ada different person lah kan yang in charge on each product, each division. Macam tu kan sir? Yang soalan matrix structure tu bukan untuk director, untuk staff. Untuk staff. So dia tak boleh point yang pasal matrix structure tu tak boleh under yang membership of the board lah. Tak. Oh, dia ada question lain. Okay, faham sir. Okay, satu lagi. You tengok kat sini kan. Apa director tak wujud? Sekejap Service, marketing, finance.
Okay. Director. HR. Yeah. Okay, HR. Kan nampak tak dalam Exhibit 4 kan? Hmm. Banyak staff yang bodoh. Dia buat itu saja. Dia tengok cakap tu je. Dia tak ada idea baru. Maksudnya lack of training. Kan? Faham. Demotivated kan? Itu kerja HR. Yes. Walaupun tak tulis, tapi dia bagi penyakit kat situ. Banyak benar Exhibit 4 kat situ, nampak? 1, 2, 3, satu lagi HR, 4 poin dah. Free. You know, 10 makan, 5-5 right, isn't it? Oh, itu just membership of the board. Kalau information supply tu pun, information supply tu banyak dekat exhibit last rasa. Dia punya point. Let me see kejap. Rasanya soalan apa? 1, is it? Mana? 3 right? 3C. 3C to the board. Information supply, ini sebenarnya tak silap saya dia tak ada dalam exhibit. Sebab dia impact. Dia impact. So in this case, you kena check jawapan apa dia bagi. Okay. Alright. So if it was me, kalau first time buat exam, I can score atas saja. Dia tinggal lah. So kalau 10 markah, I dapat 4 je lah, cukup. Tak apa. Daripada I tunggu bawah ni kan, apa benda ni ya? Nampak tak? Itu cara I buat. Okay. Lepas tu rasa yang untuk IT control punya yang related to Rex investment tu, kan currently TT4U ni dia ada control on IT. Contoh macam dia ada limited access semua tu kan. So saya nak tanya untuk yang limitation of access system tu, basically yang akan dapat akses ni siapa yang se-IT Saya pernah dengar saya cakap orang IT je yang boleh dapat access on the information system ni. No, you just said limited access. Limited access orang lain. Kalau IT akan dapat full access. Maksudnya saya nak bagi tahu yang apa tu kan kita limit access, only those yang ada authorities kan yang boleh access the information. Okay, what do you understand about those other authority? Itulah saya rasa those authorities tu maybe orang IT, macam IT manager okay, thank you. Betul ke sir? Salah faham. Let's say dalam company ni ada 2 orang accountant. Okay, is actually Zulaika and Siti Maisarah. Siti Maisarah dia boleh access account untuk 1DB. Zulaika boleh access account untuk Felda. Tapi Siti Maisarah tak boleh access account untuk Felda. Itu ada authority juga. Sebab it goes by portfolio. Tapi dia bukan IT. Tetapi Amir is IT administrator. Dia boleh buka semua orang punya database. Faham. Sebab sini dalam point saya tu saya tak payah spesifik pun kan lah kan. Sebab saya macam kalau saya tulis limitation restrict access tu on the IT tu, so tak payah be spesifik sangat lah, just bagi tahu only authorities yang tak cukup. Senanglah. Limited authority means what? Only the person who has authority to view data for that company can do so. Okay. Better that way. Alright. Jangan cakap IT, nanti jadi lain. Okay. Sir. Thank you sir. No problem. Siapa lagi? Tak ada apa, boleh bye-bye. I okay je. Yes, ada lagi? Sir. Ya, saya. Sir, tadi saya nak tanya pasal yang Happy Fit Go. Yang soalan 1B tu kan. Ikan corporate appraisal. Itu apa maksud dia, sir? Macam kalau saya pakai Porters 5 Porters boleh tak? Kan dia kan 2 division kan? Macam kalau saya nak pakai boleh tak? Tu saya nak ambil dia punya point dalam exhibit je. Yang macam Amir. Soalan ni pernah buat tak dulu?
Pernah. Apa you buat dulu? Kalau dulu saya macam baca SCB, saya ambil je point yang macam dia ada potential grow apa semua tu lah. Yang macam, sekejap Macam Dulu siapa debrief soalan tu kat kamu? debrief maksudnya? Yang ajar Yalah, semua lah. Yalah. Tak tahu, tak ingat lah. Tak tahu. Tapi Tak saya tahu buat lecturer je. siapa? Loh, kalau sebelum ni lecturer saya ni Madam Eza. Okay. Dia tak debrief ke? Saya tak tahu, saya tak datang ke apa. Okay. Tak apa. Sini jawab, I jawab balik . Amir, sila dengar ya. The word corporate appraisal confirm dia bercerita tentang SWOT analysis. SWOT je. Okay. You letak Potters 5, you letak Pestle, you mungkin dapat markah untuk external point sahaja. Tapi dalam kes ni banyak internal point, bukan external point. Dia macam banyak point dalam SCB. Lepas tu saya tanya kalau macam boleh saya letak macam dari segi apa, competition ke apa semua yang macam berkaitan dengan Potters tu lah. Tak boleh My friend, Potters tu internal external? Itu external. So boleh ke? Tak boleh Tak sebab dalam SCB ni kan ada macam dia kata ada new entrant apa semua kan. Dia macam supermarket apa semua tu. Okay, itu competition betul boleh. Satu point boleh. Kira ni boleh lah letak macam sebab saya ingat tu dah masuk dalam Potters tu. Faham tak? Faham. Okay. So sekarang you dah jumpa yang pakai Potters whatever tu. Berapa point you jumpa? Tak, saya macam pakai, saya bukan terus pakai. Maksudnya saya macam competition, lepas tu point tu. Tak apa lah, macam okay je. Saya kata okay. Tetapi kalau you pakai Potters juga, dapat markah. Tetapi you akan fail. Sebab saya cakap sekali lagi, untuk soalan sebegini rupa, you kena ada balance. You cannot rely on one side sahaja. Okay, faham tak? Kiranya corporate appraisal tu SWOT analysis lah. Strength, weakness tu. Yeah. Okay, thank you. Sir, kalau saya nak tanya soalan ni general je. Boleh, tak apa. Kalau macam report kan saya kata kalau macam section tu tak payah buat format kan. Okay. Kalau macam soalan dia brief report macam tu ataupun draft report itu perlu format je. Tak payah. Yes. Tak payah. Yes, format perlu lah. Kenapa kata tak payah? Kenapa? Jawab kat saya. Kenapa ayat draft a report tak perlu buat format? Sebab saya ingat macam section apa semua tu lah. Bukan Dia tulis section ke? Dia tulis draft. Prepare a draft report macam tu lah. Ataupun maksudnya apa? Full. Full Kamu punya otak when you say draft, dia cincai right, betul tak? Ini otak Melayu ni masalah lain lah. Kalau brief report tu sama gak rasa? Kena buat format gak? Full gak? Yes. Okay, section je yang tak perlu. Okay, faham. Hari ni mau tanya, kejam kau Tak apa, at least you tahu. Okay? Tanya, tak apa, saya tak marah. Tanya, saya jawab. Okay? Saya lagi kan sir? Saya punya macam risau kalau exam saya tak ada apa ni yang commercial acumen, macam information pasal industri tu lah. Macam hari tu final hari tu kan keluar pasal yang macam dia buat pamphlet apa semua lah, macam tu lah. Jadi macam saya tak tahu lah company apa yang macam tu. Jadi macam masalah. Jadi kalau saya nak tahu kalau macam apa yang perlu saya buat untuk dapatkan macam commercial acumen. Macam saya tak tahu nak buat macam ni. Masuk kelas dah dulu. Masuk. Tapi macam kalau macam exam nanti keluar pasal industri yang saya tak tahu. Macam mana saya nak dapatkan macam information sikit-sikit ke macam. Okay, tak apalah. Saya jadi radio rosak . Ada tak ada saya bagi setiap minggu The Edge? Artikel tu Yes or no? Saya baca kat tu. Baca tak? Kan tengok. Baca kan yang tengok title sahaja. Tak saya baca. Yang macam ada dia cerita pasal isu-isu company tu kan. Baca betul lah? Betul.
So one way to increase commercial acumen is to read articles from The Edge. Walaupun artikel tu tak cerita tentang how you say industri yang keluar exam. Tetapi masalah yang dia hadapi adalah sama. Dan dalam artikel tu dia akan beritahu macam mana dia resolve dia problem. Cara paling senang ataupun you tengok YouTube. You subscribe kat Bloomberg, dia beritahu. Sama juga tapi this one ada dia cakap untuk you. Buat tak? Kalau YouTube tu tak. Benda semua ni ada ajar, you tak buat, nampak sangatlah. Tu you akan cakap balik, kenapa I tak tahu commercial acumen? Because you tidak membaca. Itu sahaja jawapan dia. Saya tak boleh bantu. Okay, sir. Okay. Okay, thank you, sir. No problem. Okay. Yes, Iman, ada apa? Iman? Iman, going once? Going twice? Okay, Assalamualaikum Iman, bye-bye.